Hai murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe. Baik, dalam video ini cikgu memilih satu lagi contoh untuk dibincang cara penyelesaiannya. Okey, so dalam contoh ini perhatikan ada dua bahagian. Okey, soalan ini melibatkan dua bahagian. Bahagian pertama, perhatikan y diminta jadi dy dx. Bahagian kedua ialah bahagian kamiran tentu ataupun indefinite integral. So di sini perhatikan kita mempunyai murid-murid perlu selesaikan bahagian differentiation dy dx. Kemudian ada tak dy dx itu akan digunakan di bahagian kamiran, ataupun kamiran itu ataupun integration itu perlu dilakukan dilakukan bersendirian, tidak ada kaitan dengan dy dx. So ini adalah cabaran yang dihadapi oleh murid-murid. Tapi perhatikan bentuk kamiran yang diberikan ataupun bentuk yang diberikan untuk integrations. Okey, so untuk pengetahuan murid-murid, cikgu rasa kita belum pernah menggunakan ataupun bentuk ini dalam penyelesaian kamiran tak tentu. Masih ingat tak? Okey, so apa yang kita belajar adalah semuanya bentuk-bentuk yang boleh dibawa kepada xn ataupun kxn, iaitu bentuk yang diberikan untuk membuat untuk integration itu sama ada sebutan itu boleh dibawa ke bentuk xn ataupun kxn. Tetapi cikgu rasa bentuk ini boleh tak? Kalau tidak boleh bawa ke bentuk xn ataupun kxn, masih ingat tak di awal semasa cikgu perkenalkan integration ini ataupun pengamiran ini, iaitu peringkat awal murid-murid ataupun cikgu ajar okey, bagaimana nak lakukan kamiran tak tentu, iaitu indefinite integral. Masih ingat tak? Okey, di hujung itu selepas cikgu dah perkenalkan asas-asas integral itu ataupun indefinite integral itu, kamiran tak tentu, ada dalam satu video cikgu pilih satu soalan yang mengaitkan differentiation dan bagaimana differentiation itu dy dx itu digunakan dalam kamiran tak tentu ataupun indefinite integral. Kalau masih ingat video itu, yang itu boleh bantu sekarang. So pengalaman ataupun pengetahuan yang anda belajar daripada soalan itu, boleh diguna pakai. So apa yang murid-murid belajar di situ ialah bentuk yang diberikan untuk kamiran, bentuk yang diberikan untuk buat integration, bentuk itu tidak boleh dibawa ke bentuk xn ataupun kxn. So dalam keadaan begitu, kita perlukan differentiation sebagai bahan bantuan. So bagaimana kita gunakan y itu tukar menjadi dy dx, dan dy dx itu akan diguna pakai ke bentuk integrations ataupun kamiran tak tentu yang tidak boleh ditukarkan kepada bentuk xn ataupun kxn. Okey, so soalan ini sama keadaan dia. So maksudnya beza sekarang ialah ini adalah kamiran tentu ataupun definite integration. Maksudnya apabila kita lakukan integrations, nilai x ataupun hard x itu digantikan supaya menjadi nombor, itu saja beza. Tapi sebelum tukar menjadi ataupun sebelum kita ganti x, bahagian awal itu bagaimana kita nak tukarkan bentuk ini dalam bentuk kamiran ataupun dengan menggunakan integration. So tapi kita tahu bentuk yang diberikan ini tidak boleh tukar menjadi xn ataupun kxn. Kalau bentuk yang diberikan untuk integration itu, untuk pengamiran itu tidak boleh ditukarkan kepada xn ataupun kxn, pengalaman kata kita perlu gunakan dy dx. Di sini pun serupa lah. So di sini ada dua bahagian. Bahagian pertama ialah daripada y kita dapatkan dy dx. Seterusnya daripada dy dx yang kita perolehi, bagaimana kita akan gunakan dy dx itu untuk melakukan integration ke atas bentuk ini tanpa tukar ke bentuk xn ataupun kxn. Boleh? So di sini dua bahagian. So daripada awal-awal lagi cikgu nasihatkan, so masa untuk penerangan soalan ini panjang pasti.
Okey, sebab cikgu nak terangkan langkah demi langkah terperinci bahagian integrations. Lepas itu cikgu perlukan masa terperinci untuk jelaskan bagaimana dy dx itu digunakan dalam integrations. So perlukan masa. So awal-awal lagi cikgu nasihatkan jadikan 2 segmen untuk tengok video ini. Segmen pertama, tengok dan fahamkan cara differentiation iaitu y menjadi dy dx. Lepas itu kalau perlu ambil break, okey, berhenti video kejap, okey, refresh balik anda, okey, tenangkan, okey, recover balik. Lepas itu mulakan segmen kedua iaitu bahagian integrations. Okey. So sekarang cikgu akan terangkan bahagian awal iaitu pertama. Perhatikan diberikan y adalah x tolak 1 kurungan kuasa 2 dibagikan dengan 2 tolak 3x. Y sudah diberikan. So di sini anda find dy dx. Diminta cari dy dx. Bagaimana hasil dy dx tidak diberikan? Dalam ada contoh-contoh mereka kata kalau y begini inilah dy dx. Adakah dalam contoh soalan itu akan diberikan y serta bagaimana bentuk dy dx. Tapi di sini masalahnya y saja diberikan tapi dy dx itu tidak diberikan. So bagaimanakah bentuk dy dx itu kita tidak tahu langsung. Tapi yang kita tahu nak lakukan dy dx ataupun mendapatkan dy dx untuk bentuk ini, kita akan gunakan u over v. Itu pasti. So kalau bentuknya untuk differentiation ini ialah u over v, pastinya. Okey, itu mempunyai langkah yang panjang sebab formula kan, formula. So cara penyelesaian itu mengambil masa yang panjang ataupun langkah yang panjang. Tapi cikgu akan mengambil masa terangkan satu per satu. Yang penting bukan masa singkat tetapi apa yang patut dipelajari oleh murid. Okey, cikgu mulakan bahagian pertama dengan dapatkan dy dx daripada y yang diberikan. Cikgu salin dulu. So, y adalah x tolak 1 kuasa 2 bahagi dengan 2 tolak 3x. So sekarang perhatikan dia adalah bentuk u over v. So dari sini maka dy over dx adalah d, du over dx tolak u, dv over dx bahagi dengan v kuasa 2. Okey, ini formula. So menurut formula ini, kalau tengok formula ini, okey, v tak ada masalah, 2 tolak 3x itu tak ada masalah. U tak ada masalah, iaitu kurungan x tolak 1 kuasa 2 tak ada masalah. Ini tak ada masalah. Okey, so di sini apa murid-murid yang perlu lakukan? Perkara baru adalah daripada u menjadi du over dx, daripada v menjadi dv over dx. Itu baru. So itu yang kita nak lakukan sekarang. So apa yang kita nak lakukan sekarang adalah daripada u kita akan perolehi du dx. Daripada v kita perolehi dv over dx. Kita mulakan daripada u. Okey, perhatikan sekarang u adalah x tolak 1 kuasa 2. Okey, perhatikan bentuk yang diberikan untuk u itu, iaitu kurungan x tolak 1 kuasa 2. Kalau murid-murid mempunyai pengetahuan berkenaan dengan differentiation untuk bentuk ini, sebenarnya ada dua jenis penyelesaian. Satu ialah sebab kuasa 2 kan. So kuasa 2 ini kita boleh kembangkan. So kita boleh kembangkan. Kenapa kita boleh kembangkan kuasa 2? So kita kembang menjadi individu, sebutan individu yang berada dalam bentuk AXN, iaitu bentuk yang diperlukan untuk melakukan differentiation. Itu satu cara. Ada juga cikgu terangkan yang bentuk ini apabila kuasanya lebih daripada 2. Lebih daripada 2. Maksud bentuk kuasa 2 tidak boleh digunakan. Bukan maksud itu. Untuk kuasa 2 pun boleh digunakan. Tetapi bila cikgu ajar itu apabila kuasanya lebih daripada 2, cikgu kata gunakan chain rule method. Iaitu gantikan yang terdapat dalam kurungan itu sebagai t. Lepas tu dapatkan dt over dx. Lepas itu dapatkan dy over dt, gunakan chain rule method. Masih ingat? So di sini murid-murid ada dua pilihan, sama ada kembangkan ataupun cara chain rule method. So chain rule method ganti ada dua cara cikgu terangkan.
Satu, bergantung kepada keadaan. Jika penyelesaian itu perlu tunjukkan penggantian, kita gunakan penggantian yang mengambil masa yang panjang. Tapi kalau ianya adalah dalam soalan kertas 2 di mana kita perlu jimatkan masa, cikgu kata jangan gunakan cara gantian, gunakan cara alternatif yang mudah. Masih ingat? So di sini anda mempunyai banyak pilihan. Mana satu you nak gunakan? Ini bergantung kepada murid. So pengalaman. So pengalaman akan memberikan pengajaran. Okey, kalau keadaannya begini, okey, inilah cara penyelesaian yang sesuai. So janganlah tunggu sampai periksa baru nak tentukan. So masa itu murid-murid tidak mempunyai masa untuk berfikir cara penyelesaian. Mesti bertindak, tengok soalan bertindak. So untuk itu ya anda perlu lakukan banyak bentuk soalan sebab dapat pengalaman. Perlukan pengalaman, persediaan. Okey, so di sini daripada pengalaman cikgu, ini adalah daripada pengalaman cikgu. Yang bentuk yang paling sesuai ialah cara iaitu chain rule method. Disebabkan masa nak singkat, cikgu gunakan chain rule method yang bentuk mudah. Masih ingat tak bentuk mudah itu? Cikgu ingatkan tadi. Okey. Kalau Y adalah kurungan AX tambah B kuasa N, masih ingat tak? Ya. dy over dx adalah N ke depan. Okey, lepas itu lakukan differentiation ke atas dalam kurungan AX tambah B. Okey, kemudian ya AX tambah B N tolak 1. Masih ingat tak? Masih ingat tak ini? Okey, masih ingat? So kalau anda masih ingat, sebab itu cikgu kata, ya, kalau situasi begini anda perlu tahu differentiation. Okey. So, nak elakkan differentiation tidak boleh. Terpaksa juga anda belajar walaupun anda yang kata differentiation ini susah. Cikgu kata bukan. Boleh dipelajari. Okey, so kalau anda dapat ingatkan balik, kita gunakan yang ini untuk lakukan differentiation untuk U yang diberikan. Ingat tak? Okey, cikgu padamkan ini. Okey, perhatikan. So, apa yang kita lakukan sekarang ialah, ya, ini adalah du over dx iaitu 2 ke hadapan. Okey, kita lakukan differentiation ke atas dalam kurungan x tolak 1. Kemudian salin x tolak 1, n tolak 1, 2 tolak 1. Boleh? So di sini kita dapati 2, kita bincangkan yang ini sekarang. So yang ini sebenarnya ialah kalau y adalah x tolak 1. Maksud di sini, yang maksud di sini adalah sekiranya y adalah x tolak 1, apakah dy over dx? Okey, x biasa kan? So apabila x, kita dapat 1. Boleh? Nombor saja differentiation kosong. X kalau kita differentiate, okey, adalah 1, iaitu 1x jadi 1. Manakala nombor itu akan menjadi kosong. So maka kalau kita differentiate ataupun lakukan dy dx ke atas x tolak 1, kita akan dapat jawapan 1. Boleh? Okey, cikgu padamkan yang ini sekarang. So kita dapati yang ini adalah 1. Boleh? Kemudian yang ini adalah x tolak 1, 2 tolak 1, 1. So sekarang perhatikan 2x tolak 1. So yang ini adalah, ya, sekarang kita dah perolehi. Okey, kalau u, okey, ini adalah du over dx. Boleh? Okey, sekarang cikgu, ini cara kerja ya. Okey, cikgu padamkan. Okey, kita saling. Okey, kalau ini adalah u, maka du over dx adalah 2x tolak 1. Okey, sekarang murid-murid boleh tanya, cikgu, perlu tak kita kembangkan? Ya, di sini kita boleh lakukan pengembangan, boleh. Tadi pun kita boleh lakukan pengembangan untuk lakukan ataupun cari dy dx. Okey, tapi cikgu tidak lakukan sebab pengalaman daripada pengalaman cikgu, situasi begini, inilah cara penyelesaian. Faham tak? So, pengalaman akan berikan anda pengajaran supaya bertindak dengan pantas.
tengok situasi, tengok bentuk, kita boleh bertindak dalam cepat. Inilah bentuk yang paling sesuai. So kita boleh mulakan langkah kerja atau penyelesaian ini dengan cepat. So sekarang situasi satu lagi. Okey, yang ini perlu tadi kembangkan. Dari pengalaman cikgu, pengalaman itu sangat penting. Okey, kalau kita nak jawab soalan-soalan di peringkat SPM ini, anda perlu pengalaman. Pengalaman maksudnya buat banyak latihan. Okey, so pengajaran itu perlu banyak. So di sini cikgu kata tidak perlu, kekalkan. So cikgu bertindak atas pengalaman cikgu. So dalam keadaan ini, pertama, cikgu pilih sesuai atau keadaan yang sesuai, langkah yang sesuai supaya dapat jimatkan masa. Okey, lepas itu perlu kembangkan, tak perlu sebab apa? Pengalaman kata yang ini jangan kembangkan. Ada sebabnya. Okey, sekarang cikgu teruskan ya. Okey, sekarang kita dapat du over dx. Okey, sekarang kita nak cari v pula. Okey, v adalah 2 tolak 3x. Okey, yang ini tak ada masalah. Okey, yang ini tak ada masalah. Sebab ini adalah seperti biasa. Okey, so sekarang yang ini adalah dv over dx. Anda boleh buat secara terus. Sebarang nombor menjadi kosong. Tolak 3x tadi kan 1x jadi apa? 1 kan? 1x. Kalau y adalah 1x. Kalau kita nak cari dy dx akan jadi 1. So 3x menjadi 3 lah. So tolak 3. So dari sini kita dapati ianya adalah negatif 3. So dv over dx adalah negatif 3. Okey, sekarang perhatikan kita sudah perolehi du over dx dan dv over dx. Boleh? Okey, sekarang kita akan gantikan u du over dx, v dv over dx ke dalam formula ini. Boleh? Okey, sekarang perhatikan v berapa? V adalah kurungan 2 tolak 3x. Lepas itu du over dx. Perhatikan du over dx. So kita ada 2, kita ada x tolak 1. Boleh? Okey, kemudian tolak u apa? Okey, u adalah x tolak 1 kuasa 2. Okey, kuasa 2. Okey, sekarang dv over dx negatif 3. Okey, bahagi dengan v tadi berapa? 2 tolak 3x kuasa 2. Okey, perhatikan sekarang. Okey, sekarang mana yang boleh kita ringkaskan? Kita ringkaskan. Okey, tadi cikgu kata, awal-awal kata, perlu tak bentuk ini cikgu nak kembangkan? So sekarang perhatikan kenapa cikgu awal-awal lagi tak kembangkan? Sebab di sini perhatikan, okey, ini satu kumpulan sebutan dan ini satu kumpulan sebutan. So kita ada dua sebutan, okey? Sebutan ini dengan sebutan ini. Perhatikan ni, ya. Dalam sebutan ini kita ada x tolak 1. Dalam sini pun ada x tolak 1. Perhatikan, mengapa cikgu tak nak? So dalam keadaan ini cikgu mempunyai satu sebutan yang boleh difaktorkan. Faham? Sebab itu kalau cikgu dah kembangkan, yang ini cikgu tidak boleh lakukan. Sebab itu pengalaman. So buat banyak latihan, belajar banyak perkara. Apabila anda pilih soalan-soalan yang berbagai jenis, okey, anda dapat belajar, ya, anda akan jadi lebih faham cara penyelesaian dan akan gunakan dalam situasi-situasi seperti ini. Okey, so sekarang kita dapati dalam kumpulan pertama, kita ada x tolak 1, cikgu keluarkan x tolak 1, dah keluarkan. Boleh? Okey, so yang ini cikgu dah keluarkan. Okey, di sini ada 2, x kuasa 2 kan? X tolak 1 ada kuasa 2, cikgu dah keluarkan 1. So tinggal x tolak 1. So sekarang yang tinggal dalam kurungan adalah, perhatikan ini dah keluar ya, tinggal adalah 2, cikgu letakkan 2 depan. 2 tolak 3x, iaitu daripada kumpulan ini. Okey, di sini perhatikan kita ada negatif 3, cikgu letakkan di hadapan. Daripada kuasa 2, 1 cikgu dah keluarkan, tinggal 1 lagi, iaitu x tolak 1. Keseluruhan dibahagikan dengan 2 tolak 3x kuasa 2. Okey, boleh faham? Cikgu kata langkah kerja panjang.
Perlukan masa sebab cikgu terangkan langkah demi langkah, satu persatu perlukan masa. So tumpukan cara penyelesaian, jangan hafal ya, belajar cara penyelesaian, jangan hafal, cuba hafal cara penyelesaian. Okey, sekarang cikgu, apa yang cikgu dah lakukan? Cikgu sudah pun lakukan differentiation. dy dx itu cikgu dah lakukan, sekarang cikgu nak bentuk yang mudah, paling mudah, itu saja. Apa yang cikgu lakukan sekarang ialah cikgu nak bawa ke bentuk yang paling mudah. Sebenarnya cikgu sudah lakukan, dah pun cari dy dx. Okey, so sekarang perhatikan. Okey, cikgu padamkan yang ini. Okey, bawa ke atas sekarang. Okey, perhatikan x tolak 1. Okey, sekarang kita ambil ini, kita kembangkan. Okey, so yang ini akan jadi, perhatikan ya, 4. Okey, kita kembangkan yang ini. Tolak 6x ya. Perhatikannya 2 darab 6x. Okey, negatif menjadi positif. Si negatif 3, so jadi tambah. Boleh? So kita darabkan dengan ini. Sudah jadi positif ya. Ini jadi positif, so ini jadi 3x. Kemudian dengan yang ini dah positif, so jadi tolak 3. Okey, so keseluruhan ini dibahagikan dengan dibahagikan dengan 2 tolak 3x kuasa 2. Okey. Okey, sekarang yang mana boleh ringkaskan, kita ringkaskan. Boleh? So yang ini adalah x tolak 1. Okey, x tolak 1. Okey, so sekarang kita ada 4 tolak 3 1 ya, 4 tolak 3 1, negatif 6 tambah 3x, negatif 6x tambah 3x, yes, tolak 3x bahagi dengan 2 tolak 3x kuasa 2. So sekarang perhatikan, cikgu dah lakukan differentiation dan dapat bentuk paling simple, yang paling mudah. Kita dah bawa kepada bentuk yang paling mudah. Okey, sekarang satu lagi soalan. Perlu tak yang atas ini dikembangkan? Boleh dikembangkan. Kalau kita nak satu lagi langkah, ya, kita boleh bawa kepada bentuk yang lebih mudah lagi, iaitu dengan melakukan pengembangan. Mengapa cikgu berhenti di takat ini saja? Ada sebab. Perhatikan bentuk ini, perhatikan bentuk ini. Perhatikan bentuk kamera. Jelas. Okey ya, perhatikan daripada y kita jadikan u over v, kita dapat du over dx, dv over dx. Kita gantikan dalam formula, kita ganti. Lepas tu buat ringkasan, simplify. Cikgu datang ke x tolak 1, 1 tolak 3x dibagikan dengan 2 tolak 3x kuasa 2. Okey, bandingkan bentuk ini. Ya, bandingkan bentuk ini dengan bentuk ini. Okey, 1 tolak x, 1 tolak x, kurungan 1 tolak 3x, 1 tolak 3x, kurungan 2 tolak 3x, kurungan 2. Okey, 2 tolak 3x, kurungan 2. Okey, perhatikan sekarang. Dengan bentuk kamera di sini. Sekarang ada idea tak? Mengapa soalan ini pada awal, mengapa mereka minta? Kenapa soalan pada peringkat awal itu melibatkan differentiation? Mengapa diberi y? Dan y itu diminta cari dy dx. Dan bagaimana dy dx yang diperoleh ini dikaitkan dengan satu bentuk dalam kamiran yang tidak boleh tukar ke bentuk ke bentuk xn ataupun kxn. So biasanya apabila satu dalam kamiran, biasanya apabila dalam kamiran, apabila bentuk yang diberikan itu tidak boleh dibawa ke bentuk xn ataupun kxn, biasanya pengalaman, ya, soalan itu biasanya bermula daripada differentiation. Ya. Bahagian kedua berkaitan dengan pengamiran ataupun integration. Tapi yang diberi untuk pengamiran itu, bentuk itu tidak boleh tukar menjadi xn atau xn ataupun kxn.
So dalam situasi itu, untuk selesaikan soalan itu, ya perlukan dy dx. So biasanya soalan-soalan SPM adalah seperti ini, biasanya soalan-soalan kertas 2. So sekarang cikgu dah berikan, cikgu perhatikan dengan melakukan praktikannya y asal dengan melakukan dy dx, perhatikan bentuk yang kita peroleh. Okey, so sekarang seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, cikgu dah selesai bahagian pertama, iaitu daripada y yang diberikan cikgu peroleh dy dx. Dan dy dx yang kita dapati adalah bentuknya adalah seperti mana terdapat dalam bahagian integrations, pengamilan. Okey, sekarang bahagian kedua. Kan awal cikgu kata, ya, dua bahagian cikgu akan bincangkan. Bahagian pertama ialah melibatkan y dan dy dx. Lepas memperoleh dy dx, bagaimana kita akan kaitkan dy dx yang diperoleh itu dengan soalan kamiran, iaitu definite integral ataupun kamiran tentu. So sekarang bahagian kedua. So jika perlu, ambil break sekarang. Okey, jika perlu, okey, berhenti video, okey, tenang, refresh balik. Lepas itu sambung bahagian kedua. So bahagian kedua adalah bagaimana dy dx yang kita perolehi, iaitu sama seperti mana dalam soalan bahagian pengkamiran. Y dy dx, bentuk dy dx yang kita peroleh ini adalah sama seperti mana yang diberikan untuk bahagian kamiran. So sekarang bagaimana kita akan gunakan dy dx ataupun bentuk ini di sini. Bentuk ini tidak boleh, okey? Bentuk yang diberikan dalam kamiran ini tidak boleh lakukan kamiran dengan menukarkan menjadi xn ataupun kxn. Sekiranya bentuk yang diberi dalam kamiran itu tidak boleh ditukar kepada xn ataupun kxn, ya perlu kita gunakan dy dx. So sekarang kita akan gunakan dy dx, iaitu bahagian kedua. Kita akan lakukan kamiran tentu ataupun definite integral. Okey, so cikgu padamkan bahagian pertama. Okay, padamkan ini semua. Okay, kita padamkan ini. Sekarang perhatikan soalannya sekarang, iaitu ya. So sekarang dy over dx yang kita perolehi adalah x tolak 1 kurungan 1 tolak 3x bahagi dengan kurungan 2 tolak 3x kuasa 2. Okey, ini adalah dy dx yang kita perolehi daripada y yang diberikan. Okey, sekarang cikgu salin bahagian integration pula. Okey, sekarang kita salin bahagian integration. Okey, so sekarang perhatikan soalan integrations adalah, okey, pengkamiran. Okey, yes, limit x adalah 1 ke 2, yang diberikan adalah x tolak 1 tolak 3x dibahagikan dengan kurungan 2 tolak 3x kuasa 2 dx. Boleh faham? Okey, sekarang perhatikan bagaimana cikgu akan gunakan, iaitu bentuk yang diberi untuk kamiran ini kita tidak boleh tukar menjadi xn ataupun kxn. So dalam keadaan situasi ini, sekiranya yang diberi untuk kamiran ataupun integration itu tidak boleh ditukar ke bentuk xn ataupun kxn, mesti menggunakan dy dx. So sekarang perhatikan, ya, yang ini adalah sama seperti mana yang terdapat dalam kamiran, betul tak? Yes, di atas x tolak 1, x tolak 1. 1 tolak 3x, 1 tolak 3x. Okey? 2 tolak 3x, 2 tolak 3x kurungan kuasa 2 seakar. So maksudnya sekarang apa yang cikgu nak lakukan? Ini tidak boleh lakukan kamiran. Bentuk ini tidak boleh lakukan kamiran. Kalau ini tidak boleh lakukan kamiran, kita perlukan dy dx. Kan sama? Kan sama? So yang ini cikgu keluarkan
Okey, faham. So sekarang cikgu keluarkan, cikgu kata kalau bentuk yang diberi dalam kamiran itu tidak boleh ditukar ke bentuk xn ataupun kxn, maka tempat itu perlu digantikan dengan dy dx. Cikgu dah gantikan dy dx. Faham? So pengalaman. Okey, so bukannya susah nak lakukan kamiran ke atas bentuk yang diberikan, bukan. Kalau anda mempunyai pengalaman, pengetahuan dengan persiapan yang rapi, dengan persediaan yang betul, dalam peperiksaan anda tidak akan menghadapi masalah. Okey? Yang menjadi masalah ialah persediaan yang tidak cukup, tak lengkap. Persediaan dekat periksa. Nak dekat periksa baru nak buat contoh 1-2 contoh, lepas itu baru duduk peperiksaan. Tidak. So, cikgu kata persiapan itu adalah satu proses yang berlanjutan, berturut-turut. Konsisten, mesti konsisten, berturut-turut. Bukan besok ataupun sebulan nak periksa, baru mula ulang kaji, tidak. Daily, hari-hari anda perlu buat latihan. So, cikgu keluarkan banyak video berkaitan dengan differentiation, asas, problem solving, okay, integrations, asas, problem solving. So, gunakan video-video yang terdapat dalam YouTube di channel cikgu ni sebaik mungkin untuk membuat ulang kaji bila ada masa-masa yang senang. Okay, kita teruskan ya. Okay, sekarang dx boleh mati. So, sekarang perhatikan integrations 2/1 dy, itu saja. Mudah kan? Siapa kata susah? Senang. Okay, sekarang kita lakukan untuk dy. Kan kita dah belajar apabila dalam kamiran tertentu. Masih ingat tak kamiran tertentu ataupun indefinite integral? Kalau dx, kamikan dx didapat apa? So kalau kamikan dx adalah x tambah c. Masih ingat tak? Kalau ini kamiran, okay, tak tentu ataupun indefinite integral. Kalau kamikan dx dapat x tambah c, maka apakah hasilnya? So hasilnya mestilah ya y, tapi bukan tambah c. Mengapa tak bukan tambah c, y tambah c? Sebab yang ini adalah definite integral. So definite integral ini maksudnya sudah pun dibuat integrations, dy menjadi y dan limitnya adalah 21. So sekarang perhatikan betapa senangnya. How easy is it? Okay, perhatikan senangnya. Okay, bentuk yang tidak asal mulanya nampak macam susah, tengok apabila digantikan dy dx menjadi mudah penyelesaian. Okay, cikgu teruskan ya. Okay, kita padamkan ini semua. Kita sampai kepada penghujung penyelesaian, iaitu menentukan nilai. So dari sini kita dapati ya y21. Boleh? Okey, sekarang kita akan gantikan. Okey, sebelum ganti ini murid perlu berhati-hati. Okey, di sini yang diberikan yang dalam kamiran ini, dalam definite integral ataupun kamiran tentu ini, kalau nak dapatkan nilai, maka x itu perlu diganti dengan 2, dapatkan nilai. Lepas itu x itu digantikan dengan 1, dapat nilai. Kemudian tolak dua-dua nilai itu untuk memperoleh nilai terakhir. So, kamiran ini adalah melibatkan x. So, yang ini adalah had yang diberikan untuk x. Tapi perhatikan di sini. So yang kita dah kamil itu adalah y. Sebab kita kamil ataupun kita lakukan integration ke atas dy. So apabila dy ini dikamilkan ataupun integration, ia akan jadi y tambah c. So di sini akan dapat 1. So yang kita dapat tadi ialah dy, tapi yang ini adalah definite integral ataupun kamiran tentu. Maka y yang ini yang diberikan ini bukannya y, yang ini bukannya y. Faham? Yang ini adalah x,
Yang ini adalah X. So, yang diberikan 2 dengan 1 ialah nilai yang perlu kita ganti di tempat X, bukan di tempat Y. Faham? So, sekarang, apa yang kita perlu lakukan sekarang ialah sebelum kita ganti X dengan 2 dan 1, Y ini kita keluar balik, kita gantikan Y itu dalam sebutan X. Kita ganti balik Y itu dalam sebutan X. Boleh? Faham? So, sekarang langkah seterusnya ialah so had X adalah 2, 1. Apa yang kita lakukan? Yang diberi ini adalah X. So, Y ini perlu digantikan dalam sebutan X, iaitu X tolak 1 kuasa 2 bahagi dengan 2 tolak 3X. Kan ini sudah dikamilkan, sudah pun dilakukan integration. Tapi integration kita lakukan ke atas Y. Tapi X ataupun nilai, kalau kita nak dapatkan nilai, maka kita perlu ganti di tempat X, bukan di tempat Y. So, maka Y yang kita kamilkan itu kita perlu tukarkan ke sebutan X. So, Y dalam sebutan X dalam soalan ini ialah diberi X tolak 1 kuasa 2 bagi dengan 2 tolak 3X. So, yang ini sudah pun dikamilkan, ini sudah dikamilkan. Tapi kita kamil dalam keadaan Y, tapi nak tentukan berapakah nilai yang kita nak tentukan, ya. Hasil integration itu berapa nilai, maka 2, 1 ini adalah X. Maka di sini perlu ada sebutan X, baru kita boleh gantikan. So, cikgu dah tukarkan. So, sekarang cikgu akan ganti satu persatu. Kurungan 2 tolak 1 kurungan 2 tolak 3 kurungan 2. Tolak apabila X ganti dengan 1. So, 1 tolak 1 kuasa 2 tolak 3 1 kurungan. Sekarang perhatikan 2 tolak 1 1 kuasa 2 1 kuasa 2 1. Sekarang 3 darab 2 6. 3 darab 2 adalah 6. So, 2 tolak 6 ialah negatif 4. Kita dapat negatif 4. So, kita dapat negatif 4 tolak, perhatikan di sini 1 tolak 1 kosong. So, kosong kuasa 2 kosong. So, sebarang nombor bagi dengan kosong. Boleh faham? So, yang ini jawapan akhir adalah negatif 1/4. So, perhatikan sekarang bagaimanakah differentiation membantu penyelesaian soalan definite integral ataupun kamiran tak tentu sekiranya bentuk yang diberi untuk integration itu, bentuk itu tidak boleh ditukarkan ke bentuk xn ataupun kxn. Ini adalah situasi. So, cikgu dah bincangkan 2 contoh seperti ini. Satu, semasa cikgu terangkan asas-asas indefinite integral ataupun kamiran tak tentu. Selepas cikgu ajar asas, cikgu perkenalkan satu soalan bentuk integral itu ataupun bentuk kamiran itu tidak boleh ditukarkan kepada xn ataupun kxn. Bagaimana dy dx itu diperkenalkan dalam situasi untuk mendapatkan ataupun melakukan integrations. Selepas itu cikgu perkenalkan asas-asas definite integral ataupun kamiran tentu. Semua contoh yang kita bincang dalam kamiran tentu ataupun definite integral ini adalah bentuk-bentuk yang boleh ditukar kepada xn ataupun kxn. Tetapi apabila sampai situasi peperiksaan, murid-murid tidak diuji seperti mana belajar. Diuji dengan pengetahuan yang ada pada murid, iaitu situasi di mana
yang diberikan untuk tentukan nilai di bawah tajuk kamiran tentu ataupun definite integral. Bentuk ini tidak boleh ditukarkan kepada xn ataupun kxn. So dalam situasi ini bagaimana? Okey, dy dx diguna pakai untuk melakukan integrations dengan menggantikan had x yang diberikan dan kita memperoleh nilai yang dikehendaki. So ini adalah satu lagi contoh yang cikgu ambil kongsi bersama murid. So yang ini adalah bahagian kedua. So dalam bahagian kedua cikgu tumpukan selepas kita peroleh dy dx, bagaimana dy dx itu kita kaitkan dengan bentuk soalan di integration, bentuk integration, definite integral ataupun kamiran tentu. Bagaimana diperkenalkan dan bagaimana ia digunakan sehingganya memperoleh nilai untuk definite integral ataupun kamiran tertentu yang terlibat dalam soalan ini. So, adalah kedua. So, sekarang perhatikan cikgu perlukan masa yang panjang untuk bincang soalan ini sebab cikgu nak kongsi pengalaman cikgu bagaimana nak selesaikan soalan-soalan seperti ini, iaitu soalan-soalan melibatkan differentiation dan integrations, iaitu soalan kertas 2 bahagian A. Okey, so sekarang fahamlah murid-murid, kalau nak jawab soalan-soalan seperti ini, perlunya murid-murid mempunyai pengetahuan ataupun asas-asas yang kukuh berkenaan dengan differentiation dan juga pengetahuan dan asas-asas yang kukuh berkenaan dengan integrations. So baru soalan-soalan kertas 2 ini boleh berjaya diselesaikan oleh murid-murid. So sesi video ini panjang. Bagi murid-murid yang perlukan ataupun perlu belajar, cikgu nasihatkan jadikan 2 sesi tontonan video ini. Sesi pertama berkenaan dengan differentiation, lepas itu berhenti video, ambil rehat. Okey, lepas itu mainkan bahagian kedua, iaitu melibatkan bagaimana dy dx itu digunakan dalam integration pengamiran untuk mendapatkan nilai untuk soalan yang terlibat. So, cikgu harap penjelasan yang cikgu berikan dalam video ini akan membantu murid-murid memahami cara penyelesaian yang melibatkan differentiation dan integrations. Okey, seperti biasa, jika berpuas hati dengan penyampaian cikgu dalam video ini, iaitu bagaimana nak menyelesaikan soalan seperti ini. Okey, yes, letakkan like untuk cikgu. Okey, so tinggalkan komen anda di ruang komen. Okey, so mengapa video ini perlu jadi pilihan murid-murid matematik tambahan yang akan menghadapi SPM. Okey, jangan lupa permintaan cikgu, pastikan anda tekan bell button ataupun butang loceng untuk mendapatkan video-video seperti ini di YouTube di bawah channel cikgu. Dan akhir sekali seperti biasa, sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Okey, bye, terima kasih.